Perbincangan kita yang lalu berhenti pada muka surat 20 ya. Saya rasa di situ, di bawah tajuk yang bermula pada muka surat 18, Babul Amri bil Imani Billah Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam wa syara'i'id din wa du'a'i ilaihi wa su'ali anhu wa hifzihi wa tablighihi man lam yablugh. Hadis yang pertama di bawah tajuk bab ini ialah hadis yang ke-14. Yang kita nak bincang hari ini ialah hadis yang kedua di bawah tajuk ini, iaitu hadis yang ke-15. Yang ke-14 itu telah kita bincangkan sebelum ni. Baiklah, kita tengok hadis yang ke-15 muka surat 20. An Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina yaday ibn Abbas wa baina an-nas فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام سورة 21. عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم
zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa idza ata'u biha fakhudh minhum wa tawaqqa karaima amwalihim. Hadis yang ke-15 di bawah tajuk bab perintah beriman kepada Allah Ta'ala, Rasulnya dan ajaran-ajaran agama dan seterusnya. Abu Jamrah meriwayatkan katanya, dahulu aku bertugas sebagai juru bahasa Ibnu Abbas dengan orang ramai. Tiba-tiba ada seorang wanita datang bertanya beliau tentang Nabi Al-Jad, iaitu sejenis minuman keras. Jawab beliau, sesungguhnya rombongan Abdul Qais pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah rombongan atau kaum itu? Mereka menjawab, Rabi'ah. Baginda pun berkata, selamat datang kepada kaum atau rombongan yang datang dalam keadaan tidak terhina dan menyesal. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menempuh satu perjalanan yang sukar lagi jauh untuk menemui anda. Di antara tempat kami dan tempat anda terdapat kawasan perkampungan golongan kafir mudar. Kami tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan haram. Oleh itu berilah kami suatu panduan yang nyata untuk kami sampaikannya kepada orang-orang yang tidak datang bersama kami, agar kami dapat memasuki syurga. Beliau, yakni Ibnu Abbas, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Beliau menyambung lagi, Baginda telah menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Lalu bertanya, tahukah kamu apa itu beriman kepada Allah? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baginda bersabda, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta menyerahkan 1/5 harta rampasan perang kepada pihak pemerintah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah melarang mereka daripada arak yang diperbuat di dalam kulit labu kering, tempayan tanah, bekas kayu, dan tempayan yang disadur dengan tang. Bab seruan kepada 2 kalimah syahadah dan syariat agama Islam. Mu'adz meriwayatkan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar aku, yakni ke Yaman, untuk berdakwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau akan pergi kepada satu golongan ahli kitab. Serulah mereka sehingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa aku adalah Rasulullah. Sekiranya mereka menurut seruanmu itu, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan kepada mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sekiranya mereka menurut itu, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan kepada mereka zakat yang diambil daripada orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Sekiranya mereka mengikut itu, maka elakkan dirimu daripada
mengambil harta mereka yang baik-baik. Jagalah dirimu daripada terkena doa orang yang dizalimi, kerana tiada hijab di antara doanya dengan Allah. Hadis yang ke-17. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menghantar Muaz ke Yaman, engkau akan pergi kepada satu golongan ahli kitab. Hendaklah seruan yang mula-mula sekali engkau sampaikan kepada mereka ialah pengabdian, yakni tentang itu ringkas, tentang pengabdian diri kepada Allah. Apabila mereka sudah mengenal Allah, ceritalah kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menerimanya, maka ceritakan pula kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka zakat yang diambil daripada orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin. Jika mereka menerimanya, maka ambillah daripada mereka sebahagian daripada harta mereka, dan elakkan dirimu daripada mengambil harta-harta mereka yang baik-baik sahaja. Itulah 2-3 hadis yang telah kita baca tadi bersama-sama dengan terjemahannya. Hadis pertama yang kita baca tadi ialah sebenarnya hadis yang kedua di bawah tajuk pada muka surat 18, bab perintah beriman kepada Allah, Rasulnya dan ajaran-ajaran Islam sambil berdakwah kepadanya, bertanya tentangnya dan seterusnya. Di bawah tajuk. Sebelum hadis yang ke-15 ada hadis yang ke-14. Betul-betul yang pertama di bawah tajuk bab tadi pada muka surah 18 tadi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, kepada yang sudah mengikuti kelas kita sebelum ini, kiranya dia sudah mengetahuinya. Kepada yang baru, perlu kena ketahui satu perkara, iaitu kitab yang kita baca ni ialah Mukhtasar Sahih Muslim. Seperti mana tajuk ni, Mukhtasar, ringkasan Sahih Muslim. Artinya di dalam terjemahan ini yang kita buat ini tidak ada semua sekali 100% kandungan Sahih Muslim yang asal. Ia hanya merupakan ringkasan, pilihan yang pokok-pokok saja, hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis asas di dalam Sahih Muslim. Sebab kalau kita belajar Sahih Muslim yang asal itu banyak sekali hadis-hadisnya tak ada disebutkan, cuma dia isyarat saja. Yang adanya sanad-sanad yang berbeza, kemudian di ujung sanad itu dia sebut mithlahu atau nahwahu bimithlihi dan sebagainya yang seumpama itu, sebagai isyarat kepada hadis yang telah tersebut sebelum itu juga merupakan hadis bagi sanad-sanad yang disebutkan kemudian itu. Jadi sebab kita tak baca yang asal, untuk kegunaan umum sebenarnya tak perlu sangat itu. Cara Imam Muslim ialah maksud dia membanyakkan sanad-sanad yang tinggi untuk sesuatu hadis itu. Kalau dia kata mithlahu atau bimithlihi, bermakna dengan sanad yang dikemukakan kemudian itu, yang tak disebut hadis, dia sebut mithlahu saja. Artinya hadis berdasarkan saluran riwayat ini betul-betul sama dengan hadis yang tersebut sebelum itu. Lafaznya tu pun sama. Itu maksud mithlahu.
Kalau dia sebut nahwahu, selepas dia kemukakan beberapa hadis, lepas tu dia kemukakan beberapa saluran riwayat dengan sanad yang tertentu, kemudian dia sebut nahwahu atau binahwihi, itu sebagai isyarat kepada hadis berdasarkan saluran ini sama juga dengan hadis sebelumnya, tapi sama dari segi maknanya sahaja, lafaznya tidak sama. Jadi benda-benda begitu kan rasanya tidak perlu sangat kepada umum. Tetapi kepada orang yang betul-betul nak belajar Sahih Muslim, nak dapat mengambil manfaat dengan sepenuhnya, tak dapat tidak, mesti kena merujuk kepada Sahih Muslim yang asal. Sahih Muslim yang asal. Di Kelantan saya mengajar juga Sahih Muslim ini, hampir nak habis ni. Sekarang ni jilid yang akhir. Jilid yang akhir, setelah berapa lama mengajar, lama lah. Di situ kita mengajar sepenuhnya Muslim yang asal. Saluran riwayat itu semua sekali dibaca semuanya, dan diperjelaskan. Di sini kita tak buat begitu. Kita hanya mengambil mukhtasar Sahih Muslim sahaja. Dalam mukhtasar ini disebutkan pada umumnya, macam kita tengok ni, di bawah bab ini ada dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas juga. Kalau di sini hadis yang ke-14 ni, yang ke-15 pun hadis daripada Ibnu Abbas juga. Dua saja hadis. Kalau dalam kitab Muslim yang asal banyaklah, banyaklah yang disebutkan saluran-saluran riwayat itu, ataupun turuk, yang dipanggil turuk, jalan-jalan riwayat itu berupa sanad-sanad yang berbeza-beza, walaupun di peringkat atasnya sama, tapi di peringkat bawahnya berbeza-beza, tetapi kesimpulannya sama juga, lebih kurang. Dalam mukhtasar Sahih Muslim ini, bagaimana walaupun dia ringkas, dia akan sebut sebagai isyarat, akan sebut sebagai isyarat kepada riwayat usul dan riwayat mutaba'at ataupun syawahid. Itu yang disebutkan. Macam di sini, kita perhatikan di sini, hadis yang ke-14 itu termasuk dalam riwayat usul Sahih Muslim. Perkara yang kedua kita perlu faham tentang kitab Sahih Muslim ini, iaitu pengarangnya di bawah setiap bab, dan bab itu tidak sempat dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Ini pun satu perkara yang kena faham juga. Banyak perkara lah sebenarnya kena faham. Kalau belajar kitab ni secara talaqi ni, itu benda-benda yang ditekankan kita perlu tahu. Sebab setengah-setengah orang tu dia tak tahu. Kalau dia belajar hadis pun dia tak tahu bahawa tajuk-tajuk ni bukan tajuk yang dibuat oleh pengarangnya sendiri, Imam Muslim. Bukan. Tajuk-tajuk ni dibuat oleh orang lain, pensyarah kepada kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi, Qurtubi, Sanusi, Ubbi dan lain-lain lagi. Mereka yang buat ini. Sampai hari ini syarah-syarah yang baru tu masih tidak terikat dengan syarah Imam Nawawi kan ada, dia buat sendiri. Sebabnya tak ada ikatan daripada pengarang asal dia. Pengarang asalnya tak sempat nak buat tajuk. Walau bagaimanapun, kalau kita perhatikan Sahih Muslim, susunan dia tu nampak memang cukup kemas, cukup teliti. Sudah berbeza dah, macam dia tak bubuh tajuk saja. Itu saja yang tak sempat. Tetapi susunan itu kalau kita perhatikan, beberapa kelompok hadis sesuai dengan satu tajuk. Kemudian beberapa kelompok hadis pula sesuai dengan tajuk yang lain pula. Begitulah seterusnya. Dia semacam tak sempat nak bubuh tajuk saja. Susunan itu memang cukup kemas. Itu yang kena kita faham. Dan salah satu kaedah ataupun metod penulis Sahih Muslim ialah mula-mula macam ni. Hadis Ibnu Abbas ini dijadikan sebagai hadis usulnya. Hadis usul maksudnya hadis yang betul-betul menepati syarat Muslim. Mungkin di bawah sesuatu tajuk yang merupakan usulnya, atau yang dijadikan sebagai dalil olehnya, menepati syaratnya. Dalam setengah-setengah kitab disebut istidlal. Dalam setengah-setengah kitab disebutkan usul.
Mungkin 2-3 ada, kadang-kadang satu saja sebagai riwayat usulnya. Adapun riwayat selepas itu dipanggil riwayat mutaba'at. Misalnya kalau kita perhati riwayat yang ke-15 daripada Ibnu Abbas juga. Abi Jamrah ambil daripada Ibnu Abbas. Yang pertama ni pun Abi Jamrah juga. Kalau dalam syarat yang lengkapnya, Abi Jamrah daripada Ibnu Abbas juga, cuma tak sebut Abi Jamrah. Jadi riwayat yang pertama ni, yang ke-14 ni di sini adalah riwayat usul. Dan riwayat yang ke-15 adalah disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai mutaba'at. Jadi dua saja hadis kita dapati di bawah tajuk bab ini. Yang pertama sebagai usulnya atau istidlalnya, yang kedua sebagai mutaba'at. Maksud mutaba'at ialah hadis yang sanad di bawahnya berbeza. Kita katakanlah yang ke-15 ni, sanad di bawahnya berbeza, tetapi di bahagian atasnya, terutama sahabatnya sama, sahabat yang sama. Jadi riwayat yang kedua dengan sanad dia yang berbeza daripada yang pertama, yang kedua ni dikatakan sebagai riwayat mutaba'at. Mutaba'at yang ni untuk menyokong, menguatkan riwayat yang pertama. Kalau perawi dari kalangan sahabat itu sama, dipanggil mutaba'at. Ada kalanya nanti akan datang kita akan lihat yang disebut mula-mula itu sebagai usul, yang disebutkan kemudian daripada sahabat yang lain, bukan sahabat yang sama, tapi sahabat yang lain. Macam di sini, yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua pun Ibnu Abbas juga. Kalau kita kata yang kedua tu bukan daripada Ibnu Abbas, tapi daripada orang lain, ceritanya sama lebih kurang, itu dipanggil riwayat syawahid. Maknanya sahabatnya itu lain. Imam Bukhari mengemukakannya sebagai syawahid. Perlu kita fahami bahawa riwayat mutaba'at dan syawahid dalam Muslim ni, dia tidak semestinya menepati syarat Muslim. Tak semesti. Mungkin menepati, mungkin tidak. Maksud menepati syarat Imam Muslim tinggilah, seperti mana kita maklumkan selepas Bukhari, yang tinggi syaratnya ialah Muslim. Tinggi syaratnya, kalau perawi itu diragui, dia tak ambil. Kalau perawi itu ingatannya kurang kuat, terkenal sebagai perawi yang kurang kuat ingatan, dia tak ambil. Kalau Bukhari mensyaratkan bukan sezaman, semasa saja antara murid dengan guru, antara seorang perawi yang meriwayatkan hadis itu daripada perawi di atasnya tu tidak memadai muasarah atau semasa, sezaman sahaja. Bahkan dia mesti dia syaratkan mesti pernah bertemu walaupun sekali, iaitu syarat liqa, bertemu. Kalau tak bertemu, walaupun hidup di masa yang sama, mungkin ada bertemu, mungkin saja tak boleh. Mesti kena pastikan sekurang-kurangnya dia bertemu walaupun sekali. Itu syarat Bukhari. Kalau Muslim tidak syarat begitu, dia hanya mensyaratkan sezaman sahaja dan mungkin bertemu, ada kemungkinan bertemu, cukup. Tidak syarat mesti bertemu. Itu beza. Kemudian di antara murid-murid seseorang perawi itu, dia pilih yang paling baik. Itulah yang dimaksudkan dengan syarat Bukhari atau syarat Muslim. Berbeza daripada pengarang kitab hadis yang lain-lain yang di bawah-bawah ni, macam Tirmizi, Abu Daud. Sebab perawi-perawi dia tu tidak dipilih yang paling istimewa, tidak begitu. Tetapi kita perlu ingat, yang menepati syarat Muslim ini untuk riwayat usulnya, bukan riwayat mutaba'at, dan bukan juga riwayat syawahid. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ulama pertikaikan hadis dalam Muslim. Dia pertikaikan, dia kata ini tidak sahih. Kepada kita yang tak biasa belajar hadis ini, mungkin kita terkejut. Macam mana tidakkah sahih Muslim ni tinggi?
Macam mana pula dia petikai? Kadang-kadang kecoh jadi, bising, sibuk, sebab tak faham. Yang dimaksudkan terjamin itu kesahihannya ataupun tinggi betul-betul menepati syaratnya ialah riwayat usul. Yang orang petikai tadi bukan riwayat usul, riwayat mutaba'ah atau syawahidnya. Dia tak faham situ. Situlah berlaku kekeliruan. Kalau kita faham, tak jadi masalah sebenarnya. Memang ada pun kadang-kadang riwayat di Imam Muslim yang bukan dalam usul, mutaba'ahnya atau syawahidnya lebih rendah daripada riwayat Ibnu Majah. Padahal Ibnu Majah itu yang keenam dalam tertib susunan kitab hadis itu, yang keenam, paling belakang. Tapi kadang-kadang riwayat Muslim lebih rendah daripada riwayat Ibnu Majah. Kenapa? Kerana yang itu Imam Muslim sebutkan dalam syawahid dia ataupun mutaba'at dia, bukan dalam usul dia. Ini perkara yang perlu sekali faham. Di sinilah letaknya orang yang betul-betul belajar Sahih Muslim dengan orang yang dengar saja nama Sahih Muslim. Orang yang betul-betul belajar, dia tahu yang mana yang dimaksudkan dengan hadis Sahih Muslim yang begitu tinggi, dihormati sangat, dikatakan lebih kurang sama dengan Bukhari. Itu yang mana? Bukan semua, tapi riwayat usulnya sama juga dengan Bukhari. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata semua hadis yang dalam Bukhari itu semua sahihnya sama tinggi lah, semuanya menepati syaratnya, tinggi, lebih tinggi daripada yang lain-lain. Bukan begitu, silap tu. Yang tinggi itu, yang menepati syarat Imam Bukhari itu ialah hadis-hadis musnad di dalam Sahih Bukhari. Dia tidak ada riwayat usul ataupun mutaba'at begini jadi kurang begini dalam Bukhari, tak berapa ada sangat gitu. Cuma dia ada riwayat yang Imam Bukhari kemukakan dalam tajuk bab. Riwayat yang Imam Bukhari kemukakan dalam tajuk bab kadang-kadang dhaif. Ada yang dhaif. Itu tidak menepati syarat dia. Tetapi yang dikatakan tinggi riwayat Bukhari menepati syarat dia, iaitu riwayat musnad, iaitu kalau kita tengok ada haddatsana. Itu maksudnya. Adapun riwayat yang disebutkan dalam tarjamatul bab, tajuk bab, itu tidak semestinya tidak semestinya, bukan kita kata semua, tak semestinya menepati syarat dia. Ada kalanya dhaif, ada kalanya menepati syarat dia. Jadi tak tentulah. Yang itu kita kena tengok dulu. Kalau kita baca syarah-syarah Bukhari misalnya, kita akan dapat tahu yang ini ulama kata tidak sahih, yang ini sahih, riwayat dia juga, tapi dia tidak kemukakan dengan lengkap sanadnya sebab dia telah kemukakan di tempat lain, dalam bab lain. Itu lengkap dengan sanadnya. Ada kalanya yang dia sebut itu dalam Bukhari tidak ada, tetapi dalam kitab lain ada, sahih juga hadis itu, tetapi tidak menepati syaratnya. Yang macam ni Imam Bukhari masukkan di dalam tajuk babnya. Jadi perlu kita ingat, sekali lagi saya nak sebut, perlu kita ingat bahawa tidak semua hadis yang tersebut dalam Bukhari itu sahih, menepati syaratnya, paling tinggi, tak mesti begitu. Yang begitu ialah riwayat yang dikemukakannya secara musnad. Adapun yang dikemukakan secara ta'liq, mana sanadnya tak lengkap, dia tak sebut sanad di bawah, dia sebut di atas saja, peringkat atas saja. Yang itu tak ada jaminan. Boleh jadi sahih menepati syaratnya, boleh jadi sahih tapi tidak menepati syaratnya, boleh jadi dhaif pun boleh jadi. Kalau Muslim, riwayat usulnya itu yang menepati syarat. Yang mutaba'at ataupun syawahid tidak mesti. Bukan semuanya rendah, tak, saya tak kata begitu. Tak mesti. Ada yang menepati syarat, ada yang tidak. Ada kalanya riwayat itu lebih rendah daripada riwayat orang-orang lain. Macam Ibnu Majah misalnya, rendah. Tapi ada kalanya begitu. Ini perlu sekali kita faham.
Sama juga kalau riwayat dalam Bukhari misalnya, yang Imam Bukhari kemukakan secara muzakarah, bukan secara riwayat dengan tahdis, haddatsana atau akhbarana, ikhbar, begitu, bukan begitu. Tapi dia kata qala li, Ali misalnya, Ali berkata kepada saya, yakni Ali Ibn al-Madini kata kepada saya. Bila dia kata Ali kata begitu, bukan haddatsana Ali. Beza tu, beza. Setengah orang dia tak faham, dia kata yang ini pun tinggi. Bukan, itu riwayat secara muzakarah namanya. Riwayat secara muzakarah selalunya dia lebih rendah tarafnya daripada riwayat secara tahdis, yakni haddatsana begitu. Tapi ini semua kan, kalau kita belajar yang lengkap, yang ada sanad itu, baru ada perbincangan tadi. Kalau macam ni tak ada, dia tak tahu apa ada kita ni. Ini mutaba'ah, kau menepati syarat dia, mana kita nak tahu? Sebab sanad dia tak ada, dia buat, sudah rekas ni. Sebab yang nak difahami sekarang ni, yang nak diambil ialah pengajaran hadis itu. Untuk umum, kita umat Islam, ialah pengajaran daripada hadis itu. Hadis yang pertama, hadis usul dalam Sahih Muslim, itu tentu sudah boleh jadi pegangan. Hadis yang kedua, mutaba'at. Walaupun mutaba'at, tapi kedudukannya sama juga dengan usul dia. Cuma Imam Muslim kemukakan yang kedua itu untuk menguatkan lagi yang pertama. Jadi tentang sanad itu kita kena merujuk kepada kitab asal. Yang ini lebih dipentingkan mukhtasar ini untuk kita dapat pengajaran daripada hadis di bawah sesuatu bab ini. Itulah yang perlu dipahami, ya. Baik, kita pergi kepada Abi Jamrah. Hadis yang pertama, yang ke-14 itu juga daripada Abi Jamrah. Tapi yang Imam Muslim kemukakan, kalau yang asal, dalam kitab yang asal, hadis yang ke-14 itu daripada Abbad bin Abbad. Dia mengambil hadis ini daripada Abi Jamrah. Hadis yang ke-15, Imam Muslim ambil dengan sanadnya daripada Syu'bah. Syu'bah ambil hadis ini daripada Abi Jamrah. Abi Jamrah ambil daripada Ibn Abbas, sama juga. Jadi maksudnya Imam Muslim kemukakan hadis yang ke-15 ini sebagai mutaba'ah, yang nak menyokong riwayat yang pertama. Kerana yang mengambil hadis ini daripada Abi Jamrah bukan sahaja Abbad bin Abbad, tetapi juga Syu'bah. Itu menguatkan di situ mutaba'at. Dan kalau kita belajar hadis, usul hadis, mutaba'at itu banyak jenis pula. Jadi ini termasuk dalam mutaba'at naqisah, bukannya mutaba'at tamah. Mutaba'at naqisah, bukan mutaba'at tamah. Sebab perawi ini menyokong perawi dia bahagian atas, bukan bahagian bawah. Daripada bawah tidak, tapi di bahagian atas, bahagian bawahnya tak sama. Itu dipanggil mutaba'at yang naqisah, kurang, bukan tamah, sempurna, tidak. Baiklah, kita pergi kepada hadis. Abu Jamrah meriwayatkan, katanya, dahulu aku bertugas sebagai juru bahasa Ibnu Abbas dengan orang ramai. Kuntu utarjimu menterjemah, menjadi juru bahasa. Ada nota di situ, nota 72. Ini kerana orang-orang yang menemui Ibnu Abbas untuk meminta fatwa dengannya itu terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Menurut Qadhi Iyad, Abu Jamrah itu ialah seorang Parsi. Beliau menjadi juru bahasa untuk orang-orang Parsi yang datang menemui Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan beliau menjadi juru cakap Ibnu Abbas untuk orang-orang yang tidak memahami kata-katanya kerana terlalu berada jauh daripadanya, atau bersesak-sesak dengan orang ramai, ataupun lain-lain lagi. Jadi Abu Jamrah ni dia pandai bahasa Parsi, sebab dia orang Parsi, dan dia pandai bahasa Arab. Ramai orang yang pergi tanya masalah dengan Ibnu Abbas, dia tak tahu bahasa Arab. Jadi dia cakaplah dulu apa yang dia nak tanya. Ini Abu Jamrah diterjemah kepada Ibnu Abbas. Dia nak tanya gini-gini maksudnya. Kemudian Ibnu Abbas jawab, dia terjemah pula ke dalam bahasa Parsi. Begitulah kerja dia. Itu maksud utarjimu.
menjadi juru bahasa. Ada juga yang mengatakan sini bukan makna juru bahasa, tapi dia sekadar menyampaikan, sebab orang ramai sangat. Ibnu Abbas sudah tua, cakap pun perlahan, bukan ada apa ni kita kata macam kita ni, dengan ada speaker macam kita ni, bukan ada macam tu zaman dulu. Jadi dia bercakap tu cakap biasa begitulah. Untuk orang yang jauh tak dengar sangat suara dia. Jadi inilah Abu Jamrah inilah yang menyampaikan maksud Ibnu Abbas, mana-mana yang sama, yang tak jelas tu kepada orang-orang di belakang. Itu maksud dia kata utarjimu di sini. Abu Jamrah kata, tiba-tiba ada seorang wanita datang bertanya beliau tentang Nabi Al-Jar. Nabi Al-Jar, ada nota 73 di situ, yakni tentang hukum halal haramnya jar. Jar ialah tempayan besar yang diperbuat daripada tembikar dan disadur dengan kaca. Nabi Dzul-Jar ialah nabi kurma dan sebagainya yang diperam di dalam tempayan itu. Jadi bila lama sikit dia jadi arak lah. Jadi bagaimana dengan sesuatu yang diperam dalam jar tempayan, apa hukumnya? Boleh kita gunakan tak boleh? Boleh kita minumkan tak boleh? Dia jadi arak macam mana? Itulah yang ditanya oleh perempuan itu. Sebab biasanya di kalangan mereka guna tempayan yang macam itu untuk nak perang air tamar dan sebagainya. Nabi ini satu istilah yang selalu orang keliru. Nabi dikatakan Arab, padahal tidak semestinya Nabi itu Arab. Setengah-setengah orang dia kata Nabi itu mesti Arab. Itu silap. Nabi asal makna dia Nabi fa'il dengan makna maf'ul, mambu, makna suatu bekas yang dilemparkan ke dalamnya beberapa biji, beberapa banyak buah tamar, anggur, kismis itu dan lain-lain lagi. Kemudian diperang. Kalau sehari itu dia tak jadi arak lagi. Dia tak jadi arak lagi. Untuk memaniskan air, kita kata ini salah satu cara memulihkan air yang digunakan di zaman dahulu. Kalau macam sekarang ni macam-macam lah, orang bubur klorin dan sebagainya, untuk membejernihkan air, macam-macam lah maksudnya. Kalau zaman dahulu air itu payah, dia bubur kurma kering. Bila dia rendam itu, air itu jadi manis. Dia tak bubur banyak, bubur sedikit. Itu pun dipanggil Nabi juga. Jadi air yang dimasukkan ke dalamnya beberapa biji tamar kering untuk memulihkan, untuk merawat air itu, untuk memaniskan sedikit air, sikit saja manis, bukan jadi manis betul. Itu Nabi. Satu lagi Nabi dengan makna Arab, bekas air ada dalam itu, dimasukkan beberapa biji tamar ataupun lain-lain sehingga dia menggelegak, dia jadi Arab. Itu pun Nabi juga. Jadi istilah Nabi ini ada dua. Kadang-kadang dipakai dengan makna air yang dipulihkan, dirawat dengan bahan-bahan tertentu. Zaman dahulu dengan buah tamar kering dan sebagainya, itu. Tapi tak sampai dia jadi Arab. Itu pun orang panggil Nabi. Yang kedua memang sampai jadi Arab. Sekarang banyak terjemah-terjemah yang menerjemahkan Nabi kepada tua. Apa? Ia terjemah Nabi kepada tua. Dia begini ya. Saya selalu buat contoh ni. Dia tua dia pun ada beza juga kalau kita bahasa Melayu ni kan. Kalau tua Kelantan, Nera Kedah. Kedah Nera. Tua tu kalau Kedah maknanya Arab. Kalau di Kelantan tua bukan Arab.
Nabi ni macam tu juga. Kalau yang bukan arak tu macam tuak Kelantan lah. Macam tuak Kelantan. Tapi kalau Nabi yang arak tu macam tuak Kedah. Jadi perkataan yang sama tu diguna. Tuak kalau di Kedah mana arak, tuak kalau di Kelantan bukan arak, negak. Jadi dalam kitab-kitab kita perlu berhati-hati. Jadi di sini dia guna dengan makna apa? Dengan makna apa? Saya ingat saya pernah baca dahulu orang Syiah ni dia kritik ahli sunnah, dia nak memburuk-burukkan, merendah-rendahkan ahli sunnah ni. Salah satu cara je, dia kata semua aliran ahli sunnah tak kira yang mana pun ada cacat celanya, kecuali mazhab Ja'fari, mazhab Syiah itu yang sempurna. Kalau ahli sunnah cuba tengok, kata dia, mazhab Hanafi dia menghalalkan arak sebab Hanafi kata minum Nabi tak apa. Dia silap faham. Yang Hanafi kata Nabi tu boleh minum bukan arak. Nabi itu dengan arti tadilah air yang dimasukkan beberapa biji tamat kering untuk merawatnya sedikit, bukan sampai arak. Itu Nabi punya. Sebab kalau kita kata setiap Nabi itu arak, maka bukan Imam Abu Hanifah saja yang salah. Rasulullah SAW sendiri salah. Dia minum Nabi. Dalam Bukhari, dalam apa semua ada Nabi minum. Sayyidina Umar tu bila dia ditikapkan, sebelum dia mati tu, antara yang diberi minum oleh doktor ialah Nabi. Jadi minum arak lah. Takkan macam tu. Itu silap. Dia salah faham. Bila orang Kelantan kata tuak, saya minum tuak, dia tuduh dia minum arak. Silap lah tu. Dia kena faham istilah tu. Kalau kita kata minum arak, Nabi minum arak. Sebab dalam Bukhari, dalam apa, dia semua ada sebut yang Nabi minum Nabi. Jadi semestinya kita faham Nabi itu apa artinya. Kalau tak faham situ, silap lah. Dia boleh jadi macam-macam. Dia kata tengok, ini kelemahan dalam mazhab Hanafi, ada pula boleh minum arak. Dia tak faham. Yang Hanafi kata boleh itu tuak Nabi dengan makna macam kalau bahasa Kelantan tuak, bukan tuak Kedah tu. Kalau tuak Kedah tu memang tak boleh, memang tak arak. Jadi di sini dia nak tanya tentang Nabi itu. Jadi kesimpulannya Nabi ini kalau sampai menggelegak, jadi memabukkan, jadi arak, itu semua tak boleh. Bukan khusus dengan bekas ini, bukan bekas ni yang tak ada zaman dahulu, bekas plastik misalnya. Kalau sampai jadi arak tak boleh juga. Semua tak boleh. Tapi oleh kerana tempayan yang mereka selalu guna ialah tempayan ini. Jadi panduannya ialah yang memabukkan atau tidak. Kalau tak memabukkan, masih lagi kita boleh minum. Katakanlah kita rendam pagi, petang tu tak jadi arak, boleh minum selagi tak jadi arak. Tapi kalau sudah menggelegak, orang kata menggila, dan bila kita minum itu mabuk, itu tak boleh. Bekas itu tak penting, bekas apa pun. Dalam kita berkong, dia kata jumhur fuqaha melainkan Hanafi mengatakan Nabi itu haram. Maksudnya Nabi yang dimaksudkan itu haram. Bukan. Itu silap tu. Dia sendiri pun silap faham. Jadi ulama-ulama yang kata Hanafi dia kata Nabi itu halal dengan makna Nabi itu arak, silap tu. Bukan begitu. Tak pernah mazhab Hanafi kata arak Nabi itu dengan makna arak itu haram. Tidak haram, tak pernah. Nabi kalau dengan makna arak semua haram. Dia silap. Silap faham. Sepatutnya tak kata begitu. Ini dia keliru. Jadi bila keliru macam ni, orang ambil kesempatan. Jadi orang ingat memang Hanafi ni kata Nabi dengan makna arak itu memang halal. Silap. Kalau setiap Nabi itu arak, macam mana Nabi minum? Kalau macam tu, kita boleh minum arak. Sebab tu kita tak boleh, kena ada pembahagian. Kalau ada macam tu, kata silap. Orang musuh boleh mengambil kesempatan. Itu macam Syiah, dia katakan Syafi'i pula, mana cacat celah mazhab Syafi'i. Dia kata boleh kahwin dengan anak sendiri. Itulah kurang mazhab Syafi'i.
boleh kahwin dengan anak sendiri. Ada orang boleh kahwin dengan anak sendiri? Mengelirukan. Yang Syafi'i kata boleh kahwin itu anak macam mana? Anak zina. Seseorang itu dia berzina dengan seorang perempuan, dapat anak perempuan. Anak perempuan itu kalau sudah besar, kemudian dia boleh kahwin. Sebab bukan anak dia yang sah. Yang tak boleh kahwin ini anak yang sah menurut syarak. Sedangkan dia berzina, dia tidak sah. Sebab itu tak terima pesaka, tak macam-macam lah, tak dapat kan. Jadi dia pergi faham Imam Syafi'i ini macam menghalalkan kahwin dengan anak sendiri yang halal tu, yang sah tu, dengan perkahwinan yang sah. Itu silap, bukan begitu maksud dia. Kemudian dalam Islam ni bukan semua berpendapat. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain, Hanafi apa semua, dia kata tak boleh, walaupun anak zina tak boleh kahwin. Kalau ada, itu pendapat dia. Macam Nabi itu, Hanafi. Tapi Nabi itu bukan makna anak. Sama sekali tidak. Sama seperti kita kata Syafi'i, dia kata boleh kahwin dengan anak. Bukan dengan anak yang seseorang itu berkahwin dengan mak dia secara sah. Bukan begitu. Tak ada. Macam tu. Ini anak zina. Itu pun pendapat dia. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Banat itu makna banat yang sah, daripada perkahwinan yang sah. Itu mengikut Syafi'i. Orang lain kata, jumhur ulama bahkan dalam masalah ni, dia kata banat itu tak kira daripada air mani dia, walaupun secara tidak sah, secara berzina pun tak boleh kahwin, termasuk dalam ayat ini. Masalah ijtihad. Benda-benda macam tu dia kadang-kadang apabila kita menjelaskan sesuatu, kita kena teliti. Kita takut musuh-musuh ambil kesempatan macam tadi. Kepada orang yang tak tahu, dia kata teruk pasal Syafi'i ni teruk. Dia kata boleh kahwin dengan anak. Padahal penjelasan tu tak dibagi dengan sempurna, jadi keliru. Imam Hanafi ni halal pula dah haram. Nabi tu mesti haram. Ibu kekeliruan pada tahrim kepada al-khamru tu yang diperbuat daripada anggur. Jadi yang kalau pembahasannya dia kata ulama-ulama berbeza pandangan pada minuman yang memabukkan pada selain daripada yang terbuat daripada anggur. Ada pun Hanafi dia kata kalau dah sedikit, kalau minum yang sampai tak memabukkan, tak dikenakan had. Betul. Jadi macam mana? Situ ada perbezaan lah, panjang pula situ. Kita rasa nanti selepas ini kita bincang lah, insyaAllah. Jadi itu sebenarnya memang mengikut Imam Abu Hanifah begitu. Sebab dia pakai istilah asal khamr itu apa makna? Khamr itu memang betul lah macam tadi lah, ia daripada anggur sahaja. Itu dalam istilah asalnya makna khamr. Jadi yang lain-lain itu walaupun mabukkan, mereka kata tak boleh juga. Cuma kalau sedikit tak kena had, itu sebab tidak menepati khamr. Ini masalah hudud ni kita tak boleh mudah-mudah kan? Kita nampak 40 sebab atas belakang dia ni. Idra'ul hudud bisyubhat. Sudah ada syubhat sekarang. Ada yang kata semuanya khamr, tak kira daripada bahan apa pun, daripada selain daripada buah anggur pun khamr juga. Tapi Imam Abu Hanifah kata khamr daripada buah anggur. Jadi yang lain-lain itu dari segi mabuk tetap haram. Tapi kalau tidak memabukkan, tidak lagi. Kalau untuk kita buat ini banyak perkara lagi, tak apa, dia kata. Untuk buat ubat ke apa, kita kata tak apa, ambil kita kata alkohol dia daripada bahan-bahan yang lain. Dan kalau dia minum, kalau mabuk sekalipun, tidak dikenakan had. Sebab apa? Sudah ada syubhat. Itu pendapat dia lah. Jadi ialah kita setuju ke atau tidak setuju, itu soal lain. Tapi pendapat dia begitu. Kalau kita tengok kan, mungkin orang tengok macam mengejek gitu. Kenapa dia kata? Sebenarnya tidak, banyak faedah dia tu. Kita tengok sekarang ni kan, bahan pengawet, bahan itu, bahan ini nak bagi tahan, kek dan sebagainya. Orang guna alkohol. Kalau kita tak pakai mazhab Hanafi, susah juga. Ubat-ubat, misalnya ubat homopati, boleh dikatakan dia guna alkohol kebanyakannya. Kalau mengikut mazhab Hanafi, kalau alkohol itu bukan daripada anggur, tak apa, dia halal.
tidak memabukkan, boleh diguna. Itu kelebihan dia. Tapi kalau kita kata semua, ini tak boleh guna. Jadi kek orang sampai seminggu, 2 minggu boleh tahan. Kek kita 2 hari sudah basi. Itulah akibatnya. Dari satu segi kita tengok ada kelebihan dia. Itu dengan sebab ijtihad dia yang ketat tu lah. Dia kata ini saja maknanya dari segi bahasa. Asalnya iaitu anggur daripada anggur. Yang lain tidak. Tapi kalau mabuk tak boleh. Kalau sampai mabuk ke mana-mana tu dia situ juga. Kalau tidak memabukkan, misalnya kita guna alkohol untuk ubat dan sebagainya, itu jalan. Itu sebenarnya jalan yang bagi peluang dan ruang kepada kita dalam perniagaan dan dalam macam-macam lagi. Itu kelebihan dia. Kadang-kadang kita tengok nampak macam dia macam bagi kelonggaran, bagi kelonggaran macam buka pintu kepada orang nak minum arak. Kita tak boleh, tetap tak boleh kalau memabukkan. Itulah bagus soalan tadi. Tapi kita kena ingat dalam masalah menjelaskan benda-benda begini, kita kena tonjolkan kebaikan dia, kelebihan ijtihad. Apa lebih? Jangan kita nak macam mengejek pula ataupun bersangka buruk terhadap imam-imam besar. Itu tak boleh. Mereka tu habis daya berijtihad. Sehingga kalau kita ambil betul-betul manfaat daripada ijtihad itu, banyak faedah. Sebenarnya banyak faedah. Dan kita tak akan mudah-mudah nak tengok orang kena sebab sana sebab sini. Terutama zaman sekarang ni kan orang takut hukum Islam semua sebab sana sini sebab. Jadi dalam masalah hukuman had itu banyak yang lepas lah. Dengan sebab ada bagi mereka ada syubhat. Sekarang ni ada syubhat, tak jelas, masih ada khilaf. Itulah kelebihan. Ya, kita pergi semula di sini. Jawab beliau, sesungguhnya rombongan Abdul Qais pernah mengunjungi Rasulullah SAW. Baginda bertanya, siapakah rombongan atau kaum itu? Mereka menjawab, Rabi'ah. Baginda pun berkata, Baginda pun berkata, selamat datang kepada kaum atau rombongan yang datang dalam keadaan tidak terhina dan menyesal. Jadi kepada kaum atau rombongan itu, atau itu ialah nak menceritakan tentang syak rawi. Bukan Nabi itu sendiri kata begitu, dah. Dia tak kata selamat datang kepada kaum atau rombongan. Dia tak kata atau. Jadi atau ini dalam istilahnya lisyak, untuk menyatakan syak. Pada salah seorang perawi yang tidak disebut di sini sebab ini ringkasan Sahih Muslim. Kalau kita tengok yang asal tu, ramailah dalam jaluran sanad tu beberapa orang perawi. Salah seorang daripada mereka itu syak, sama ada Nabi SAW atau perawi di atasnya yang menyampaikan kepadanya sebut rombongan atau kaum. Di situ dia tak pasti. Dia tak pasti. Antara dua itulah. Kalau tidak rombongan, kaum. Jadi setengah-setengah orang dia tak faham. Dia kata, ini alasan anti hadis. Anti hadis dia kata, tengok, kita kata perawi-perawi ni Bukhari, Muslim ni Hafiz dalam hadis. Hafiz apa tak ingat ni? Atau dia sebut atau tak ingat. Jadi ini tidak dhabit. Kan syarat nak hadis itu sahih, dia kena dhabit perawinya itu. Dhabit tu macam mana? Dia hafiz, ini ingat apa? Dia tak ingat. Selalu kita jumpa macam ni. Atau begini. Itu satu kekeliruan. Sebenarnya dia sebut atau itu menunjukkan amanah. Dia seorang amanah. Begitulah sepatutnya amanah ilmu itu kena ada, terutamanya kepada perawi-perawi hadis. Dan itulah yang mereka pakai, mereka guna kaedah itu. Walaupun seseorang itu hafiz, katakanlah hafiz, jamin ke setiap kali dia baca tu mesti betul? Tak ada jaminan. Hafiz Quran sekalipun, ini kan hadis. Hadis ni riwayat bil makna. Untuk apa kita sibuk sangat nak hafal sangat tu?
Boleh jadi itu bukan lafaz Nabi pun, riwayat bil makna. Kalau Quran itu patutlah memang ada jaminan dari segi apa yang ada di hadapan kita itu betul-betul terjamin, betul-betul daripada Allah. Bukan riwayat bil makna. Tapi kalau hadis ni riwayat bil makna, kita kata Quran itu pun yang mengulang tiap-tiap hari, ada salah silap, ada salah. Hafiz besar mana pun dia ada salah. Jadi dengan sebab ada kesalahan sekali dua dia, adakah patut kita nak hilangkan gelaran hafiz tu daripada dia? Kalau macam tu, tak ada seorang hafiz dalam dunia. Sebab kalau dia salah sekali, dah tak boleh dah hafiz. Macam tu boleh jadi. Ini masalah hadis. Yang hafiz itu secara umumnya, ini menunjukkan amanahnya dalam menyampaikan ilmu. Yang mana dia tidak pasti, dia nyatakan tidak pasti. Padahal kalau dia tak kata begini pun, siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Tak ada siapa tahu pun. Dia kata begini, lebih mendedahkan dia kepada orang kata dia ni tak ingat. Tapi dia tak kira itu. Dia tak kira itu. Dia kira ini amanah ilmu. Dia kena sampaikan sebagaimana yang dia ingat. Di sini dia kurang ingat. Tapi antara dua itulah. Antara dua kata. Inilah kelebihan sebenarnya riwayat, ilmu riwayat atau hadis ini. Kelebihan yang kita tidak dapati dalam kitab-kitab lain. Macam kalau kita baca buku sejarah, jarang ada, tak ada, hampir tidak ada macam ni. Macam pasti dan betul-betul begitu yang Antua kata. Padahal Antua tu sendiri pun belum pasti lagi dipertikaikan. Seolah-olahnya Antua betul-betul kata begitu, tak ada syak. Tapi kita jamin ke yang itu lebih baik daripada yang ini? Yang orang tak mahu terima hadis, tapi sejarah dia boleh terima. Sejarah tu ada sadar tak? Sepatutnya kalau kita boleh terima sejarah, yang ini lebih-lebih lagi lah. Sebab dia bersanad. Mana-mana yang syak tu dia sebut. Itu lebih sepatutnya kita tenang hati. Sepatutnya kita dapat menerima. Mereka menjawab Rabi'ah, baiklah, yang datang dalam keadaan tidak terhina dan menyesal. Sebab mereka ni datang tanpa ada ancaman ataupun ugutan daripada Rasulullah SAW, tanpa menolak Islam daripada awal sehingga berlakunya keadaan tegas dan peperangan di antara orang Islam dengan mereka. Tak berlaku begitu. Sebab mereka Islam awal-awal lagi, sebelum orang lain, dan pergi bertemu dengan Rasulullah SAW dengan suka hati mereka. Sebelum ni kita sudah bincangkan, mereka dalam rombongan itu 14 orang sebagai wakil kepada kabilah mereka, pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Adapun orang lain, termasuklah kafir Mekah sendiri, keluarga Rasulullah SAW, dia sampai perang. Ada yang ditawan, ada yang dijadikan hamba abdi dan sebagainya, sampai ke zaman pembukaan Mekah itu pun pergi dengan perang, nak perang. Itu keadaannya. Adapun mereka ini tidak. Mereka ini tidak. Daripada awal lagi dia pergi dengan suka hati. Inilah maksudnya mereka datang dalam keadaan tidak terhina dan menyesal. Sebab kalau datang tu, ada juga yang datang sebagai tawanan, dalam keadaan tangan terikat, dalam keadaan dibelenggu, kemudian jadi hina. Hina je macam mana? Asalnya orang merdeka, tapi bila ditawan pada masa itu mengikut sistem yang diterima pakai oleh semua, bukan orang Islam sahaja, orang kafir pun begitu juga, jadi hamba abdi. Itulah yang dikatakan terhina, jadi menyesal macam-macam. Mereka ni tidak begitu. Itu sebab Nabi SAW kata, ghaira khazaya wala nadam, kedatangan kamu dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menempuh satu perjalanan yang sukar, lagi jauh untuk menemui anda. Di antara tempat kami dan tempat anda terdapat kawasan perkampungan golongan kafir mudhar. Kami tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan haram. Oleh itu berilah kami suatu panduan yang nyata untuk kami sampaikan kepada orang-orang yang tidak datang. Ini semua ni menunjukkan bahawa peristiwa ini berlaku, peristiwa kedatangan rombongan Abdul Qais kepada Nabi SAW ni tidak berlaku selepas
perjanjian damai di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Mekah. Perjanjian damai berlaku di Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Bermakna peristiwa ini berlaku sebelum itu, awal lah. Sebab kalau semasa perjanjian damai tak ada apa-apa gangguan, siapa nak pergi, siapa nak datang lagi ke sini, tak ada gangguan. Sebab sudah dalam perjanjian itu tidak akan mengganggu mana-mana pihak, semuanya damai dalam keadaan aman, pergi mari sana sini. Hadis ini menunjukkan bahawa Islamnya Abdul Qais ini iaitu sebelum daripada perjanjian damai Hudaybiyah, sebelum tahun yang ke-6, mungkin tahun yang ke-5, tahun yang ke-4, boleh jadi sebelum. Mungkin lebih awal daripada itu, tahun yang ke-3 kita kata, selepas perang Uhud pun boleh berlaku. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ini pada tahun yang ke-5 atau ke-4, antara dua pilihan. Pada masa ni mereka diganggu, tak boleh nak pergi. Begitulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah, susah. Ada gangguan, ada halangan dan sekatan di sana sini. Padahal semuanya tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar itu tak ada lain kecuali kebaikan semata-mata. Kebaikan semata-mata. Tapi sifat manusia di mana-mana pun, apa yang berbeza daripada pendapat yang dipegangnya, dia akan anti, dia akan tidak suka. Memang begitu sifat manusia. Kecuali pada bulan haram, semasa belum perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai itu pun, kalau bulan haram bolehlah. Sebab pada bulan haram itu orang kafir pun dia hormat, dia tak akan ganggu gugat orang-orang yang lalu lalang di kawasan mereka. Bahkan mereka tidak akan berperang pada bulan-bulan itu. Jadi maksud di sini pada bulan haram. Yang dimaksudkan bulan haram di sini ialah bulan Rajab. Bulan haram itu ada 4. Sebelum ni kita sudah ada nota dah sebelum ni. Ini maksudnya Rajab. Sebab orang-orang Mudar ini dia lebih menjaga dan lebih menghormati bulan Rajab itu daripada orang-orang lain. Sebab itu disebut Rajab Mudar. Bulan Rajab Mudar. Sebab golongan ini dia jaga sangat. Jadi pada bulan itu orang-orang Abdul Qais ataupun lain-lain dengan senang boleh lalu di kawasan mereka, tak tanpa sebarang gangguan. Agar kami dapat memasuki kepada orang-orang yang tidak datang bersama kami, agar kami semua dapat memasuki syurga. Jadi mereka ini sudah Islam. Dan bagaimana dia Islam, kita sudah bincang dah sebelum ini. Bagaimana asalnya ketua dia saja, lepas tu pengikut-pengikut dia pun turut masuk Islam. Dia minta dalam keadaan susah nak pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, minta panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panduan yang penting yang mana kalau mereka mengamalkannya, menjaganya, mereka dapat masuk syurga. Mereka yang pergi bertemu dengan Rasulullah ataupun yang tak pergi bertemu, akan diberitahulah kepada yang tak pergi. Beliau, yakni Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang daripada 4 perkara. Beliau menyambung lagi, baginda telah menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Lalu bertanya, tahukah kamu apa itu beriman kepada Allah? Apa itu beriman kepada Allah? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baginda bersabda, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah maksud beriman kepada Allah. Itulah maksud beriman kepada Allah, iaitu bersaksi, yakni mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, memberi zakat, membayar zakat atau memberi zakat. Yang keempat, berpuasa bulan Ramadan. Di sini disebut 5, sedangkan tadi dia kata disuruh 4. Macam mana pula sebut 5 di sini?
Itu serta menyerahkan 1/5 antara angkasa perang. Jadi 5. Sebenarnya 4 saja. Yang 5 tu bukan dimaksudkan. Yang 5 tu kalau dia susah kalau kita nak kati di sini kalau dalam bahasa Melayu tu. Sebab bahasa Melayu kita ni wallahualam lah. Saya pun tidak mahir bahasa Melayu kan. Kalau yang mahir tu cuba tengoklah dia boleh faham ke tidak. Saya rasa susah tak faham. Tapi kalau dalam bahasa Arab, cuba kita tengok teks asal. Cuba kita tengok teks asal dalam bahasa Arab itu pada muka surat 20. Wa an tu'addu, yang di bawah tu. Wa an tu'addu khumusan minal maghnam. Wa an itu waw, itu waw apa? Kalau kita belajar nahwu Arab, kita akan faham. Dia sepatutnya mana ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaih. Jadi kalau kita kata, cuba kita tengok, baca lagi sebelum itu kan. Fa'amarahum bi'arba'in wa nahahum an arba'in. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Itu satu. Ini huraian dia. Iman billahi wahdah tu Allah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu huraian kepada iman billahi wahdah. Satu. Wa iqamus salah. Jadi waw ini ataf kepada syahadatu an la ilaha illallah. Ini yang kedua. Wa ita'uz zakat. Waw ini ataf kepada syahadatu an la ilaha illallah juga. Maknanya yang ketiga. Wa sawmu Ramadan, ini yang keempat, ataf kepada syahadatu an la ilaha illallah juga. Itu 4 kali. Jadi katakan 4, betul. Sudah 4 kali. Wa antu addu khumusan. Wa antu tu'addu khumusan. Waw ini bukan ataf kepada syahadatu an la ilaha illallah, itu bukan situ. Tapi ia ataf kepada bi arba'in. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Bi arba'in, situ tempat ma'tuf alaih. Bukan ma'tuf alaihnya syahadatu an la ilaha illallah. Kalau kita perhati sini, memang betul 4. Jadi yang ni yang kelima ni cerita lain. Jadi antara yang Rasulullah SAW suruh juga, tapi ini lain, bukan merupakan rukun. Setengah-setengah orang tadi kata, macam mana disebut sini rukun Islam 5. Jadi 5 tu bagi ghanimah. 1/5 daripada harta rampasan perang. Haji tak ada sebut. Jadi apabila datang perintah haji, apakah haji itu mengambil alih yang ni jadi terbuat rukun Islam? Dia tak faham. Sebenarnya ini kalau kita belajar dari sudut nahwu, ataf ke mana ni? Bukan ataf situ. Bukan ataf kepada syahadatu an la ilaha illallah tu. Pada ketika itu rukun Islam ini hanya ada 4 baru. Tak sempurna lagi. Baru ada 4. Haji belum lagi difardukan. Sebab ni kan tadi kita kata tahun yang kelima atau keempat, haji belum fardu lagi pada ketika itu. Sebab itulah ada kebenarannya di pihak ulama yang mengatakan haji tidak difardukan pada masa itu. Lewat sangat dah haji difardukan. Ada yang kata pada tahun yang ke-8. Masuk akal juga. Atau tahun yang ke-7. Paling tidak yang munasabahnya tahun yang ke-8. Ada yang kata tahun yang ke-9. Bahkan ada yang kata tahun yang ke-10. Jadi yang kita terima sekarang ni, yang kemudian, sebelum itu dalam proses ini dia hanya ada 4 sahaja. Yang kelima ini bukan sebut sebagai rukun Islam. Tidak ni. Ini dapat kita faham apabila kita tahu yang dia ni waw di atas ke mana. Jadi wa an tu'addu khumusan minal maghnam, an ini an apa? Kalau kita nak bahas dari sudut ilmu nahwu, memang boleh lah. An ini an masdariyah. An masdariyah, bila dia masuk pada fi'il, kita boleh hancurkan dia. Ini mengikut kaedah. Jadi masdar. Jadi fa'amarahum bi'arba'in wa amarahum bi'an tu'addu wa amarahum
bi'ada'i khumusin minal baghdad. Begitu. Dia ataf di situ, bukan ataf kepada syahadat. Kalau ataf kepada syahadat tu patutlah kita kata macam mana dia jadi rukun. Tak pernah jadi rukun pun. Orang yang silap sebab dia kata an pada wa'an ini ataf kepada syahadat. Itu silap. Tapi benda ni kalau kita tengok daripada terjemahan tu tak nampak. Sebab kita tidak ada ikatan kaedah tu yang kukuh, yang mana orang boleh beza. Jadi kalau ataf sini jadi macam mana, kalau ataf sini jadi macam mana. Yang empat tu betul, iaitu sebagai rukun pada masa itu. Pada masa itu hanya 4 daripada 5 rukun Islam itu, 4 saja baru ada. Sebab itu tak sebut. Yang ada sebut kemudian itu disebutkan kemudian. Maknanya Nabi SAW menyebutkan benda-benda macam ni bukan sekali. Bukan sekali. Hadis Jibril, itu antaranya yang sebut haji apa semua, itu memang di peringkat akhir sebagai rumusan kepada ajaran Islam yang selama ni diterima oleh Nabi SAW. Akhirnya begini. Itu hadis Jibril. Hadis Jibril itu bukan di peringkat awal, itu di peringkat akhir. Di peringkat akhir. Jadi dalam tu semua sudah ada semua. Adapun hadis-hadis macam ni kita kena berhati-hati, sebab ia tidak hendak menyebutkan bagi 1/5 daripada harta rampasan itu sebagai rukun Islam. Letaknya di mana? Pada waw itu. Waw itu kita tak boleh kata ataf kepada syahadatu alla ilaha illallah. Yang ma'tuf alaihnya bukan di situ, tapi ma'tuf alaihnya ialah bi arba'in, selepas fa'amar. Begitulah. Kenapa Nabi SAW sebut suruh bagi 1/5? Ini seolah-olahnya sudah ada isyarat daripada Nabi SAW bahawa orang-orang Islam akan berperang, terutamanya mereka ini, dengan orang-orang kafir. Bila perang, mereka akan dapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Bila dapat tu nak bagi macam mana? 1/5. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Itu sama dengan ada. Bila dapat ghanimah, maka kita kena bagi kepada pemerintah 1/5 daripada harta rampasan perang. Ini juga termasuk dalam ajaran Islam, syariat Islam. Dan itulah yang sesuai dengan tajuk ni, al-amr bil iman billahi ta'ala wa syara'i'id din. Syariat agama Islam ini termasuk dalam syariat agama Islam. Dan baginda melarang mereka daripada 4 perkara. 4 perkara iaitu arak yang diperbuat di dalam kulit labu kering, tempayan tanah, bekas kayu, dan tempayan yang disadur dengan tar. Sebab biasanya mereka ini, orang-orang Arab ni, terutamanya golongan ini, Abdul Qais ini, mereka sangat kuat minum arak. Macam-macam caranya mereka nak dapatkan arak. Antaranya mereka gunakan bekas-bekas ini, sebab bekas-bekas ini lebih cepat menjadikan air yang direndam di dalamnya itu menjadi arak. Nabi SAW sebut bekas itu. Yang dimaksudkan sebenarnya bukan bekas, isi yang ada di dalam bekas itu. Kalau isi yang ada dalam bekas itu berada dalam bekas lain pun tak boleh juga. Tapi oleh kerana biasanya mereka letak dalam bekas-bekas ini, Nabi SAW sebutkan bekas. Bukan dimaksudkan bekas itu sangat. Yang dimaksudkan ialah benda yang ada di dalam bekas itu, tidak lain ialah arak. Jadi Nabi SAW melarang mereka daripada minum arak. Mereka ini kuat sangat minum arak, suka sangat minum arak, dapat dilihat dalam sejarah mereka, dalam sejarah Abdul Qais itu. Kalau kita baca lagi jadi panjang, kena berhenti setakat itu. Tapi sebelum itu kita nak buat kesimpulan lah. Ada kesimpulan itu, antara kesimpulan nota 76
yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah sebagai beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik menjawab Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Berbanding aku tidak tahu. Kalau kata kami tidak tahu, boleh juga. Tapi sahabat-sahabat ni bila dia masuk Islam, kita tengok walaupun banyak perkara lagi dia tak tahu, tapi dia sudah jadi beradab, lebih beradab dengan Rasulullah macam mana, dengan Allah macam mana, dengan ibu bapa macam mana. Itu antara sifat ciri orang Islam. Dia akan jadi dengan sendirinya berubah, tingkah lakunya, adab, budi bahasanya itu akan berubah. Macam di sini tengok, dia pandai kata Allah wa rasuluhu a'lam. Yang kedua, keharusan menerima dan beramal dengan khabar wahid atau hadis ahad yang sahih. Boleh. Di mana? Kalau kita kata Abdul Qais itu dia terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ramai tu. Bukan seorang dua, ramai. Dalam riwayat sebelum pada ni kita sudah bincang dah, ada 14 orang. Mengikut setengah-setengah ulama 17 orang mereka dalam rombongan. Jadi ramai. Itu kalau mereka balik cerita kepada yang tak pergi itu, ramai lah. Dia dapat agama tu daripada sekumpulan orang. Itu bukan wahid, bukan ahad. Jadi dikatakan ahad di sini di mana? Iaitu Abu Jamrah. Abu Jamrah dengan Ibnu Abbas. Abu Jamrah ni terima ni cerita ni daripada siapa? Daripada Ibnu Abbas, seorang. Kemudian Abu Jamrah cerita kepada perempuan itu, cerita tu. Ibnu Abbas tak faham tu dia cerita apa. Jadi dia semata-mata harap, semata-mata yakin, percaya kepada Abu Jamrah. Abu Jamrah seorang saja penterjemah, bukan dua orang, bukan tiga orang, bukan sampai ke peringkat mutawatir. Di situlah yang dikatakan khabar wahid. Jadi orang-orang yang pergi tanya tu dia sudah puas hati, dia percaya, dia balik dengan tenang hati. Padahal seorang saja. Atau kita nak kata tak boleh, kalau kita terima daripada satu orang tak boleh, kita kena pasti lagi orang lain juga kata begitu, kena begitu tak syarat. Inilah dalil bahawa khabar wahid itu boleh diterima. Dalam bab akidah paling tinggi, dia boleh diterima untuk furu' akidah. Kena faham bukan usul akidah. Kalau usul akidah kena mutawatir ataupun Quran. Kalau tidak usul akidah boleh, ada khilaf lagi. Ada yang mengatakan boleh tapi untuk furu' akidah. Kalau ada kita tengok perbezaan itu, berarti maksudnya furu' akidah. Furu' akidah ni yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis. Dan hadis itu sahih, hadis ahad sahaja. Mengikut ulama-ulama hadis, ramai daripada mereka pakai juga untuk akidah, tapi furu' akidah, bukan usul akidah. Yang ketiga, kewajiban itu mendakwa orang-orang kafir sebelum mereka diperangi. Jadi tidak kata semua tu nak perang tu, tidak. Kena dakwah dahulu. Kalau mereka sudah terima Islam, tak adalah perang, tak ada perang. Yang sebenarnya perang itu pun asalnya dalam Islam ini dimulakan oleh orang kafir. Barulah Rasulullah SAW bertindak. Yang keempat, seseorang kafir tidak akan dihukum sebagai Muslim selagi mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah. Itu makna beriman kepada Allah sahaja. Yang kelima, sembahyang 5 waktu difardukan dalam sehari semalam. Sembahyang 5 waktu. Yang keenam, zakat harta juga difardukan dengan syarat-syarat tertentu. Ini dapat kita faham daripada hadis di atas juga. Yang ketujuh, pemerintah berkewajiban menghantar pegawai-pegawainya
untuk memungut zakat atau menyediakan kemudahan untuk orang-orang yang hendak membayar zakat. Ini perlu dibuat. Kalau kita tengok dalam bab yang berikutnya, bab di bawah ni lebih terang lagi perkara tu. Kita bayar zakat, bayar macam mana? Jadi kena pergi ke Madinah, atau macam mana wakil dia saja boleh dah bagi? Jawabnya, kalau pemerintah susun, dia wakil dia pun sudah memadai. Tak perlu masyarakat ni pergi ke satu tempat, pergi ke Madinah misalnya, semua pergi situ, tak perlu gitu. Bayar kepada amil, pegawai-pegawai kerajaan itu pun sudah memadai, dan kerajaan kita buat gitulah. Dan perkara ini lebih jelas dalam bab seterusnya. Yang ke-8, hadis ini juga dijadikan dalil oleh setengah ulama tentang kanak-kanak yang kaya juga berkewajipan membayar zakat. Ini ni sesuai dengan yang kemudian ini, rasanya nota dia. Dalam di sini tak sempat, tak ada sebut lagi ni sini. Sebab dia ambil daripada orang-orang kaya ni lebih sesuai dengan yang selepas ini, iaitu hadis yang ke-16 tu. Termasuk itu tu, gabung sekali. Ini lebih sesuai di situ ya. Seterusnya, kalau kita nak ambil pengajaran lagi, ialah perempuan harus bertanya lelaki masalah. Boleh. Macam di sini kan, seorang perempuan pergi tanya Ibnu Abbas. Boleh. Dan suara perempuan bukan aurat. Bukan aurat. Lelaki boleh dengar, perempuan boleh dengar suara lelaki, lelaki boleh dengar suara perempuan, tidak aurat. Orang yang mengatakan suara perempuan itu aurat, silap. Banyak sekali kalau kita tengok dalam hadis ni macam ni. Ini setengah orang dia kata khusus dengan Rasulullah. Tak, bukan khusus. Ini Ibnu Abbas, bukan Rasulullah. Jadi orang pergi bertemu dengan dia, cakap dengan dia. Boleh nak tanya masalah dengan lelaki, masalah apa pun, walaupun masalah peribadi perempuan, boleh tanya. Yang pentingnya dia tu alim, itu yang penting. Begitu juga sebaliknya, lelaki nak dengar suara perempuan, boleh. Seterusnya, hukum memeram tamar, air tamar dan lain-lain dalam bekas tidak masuk. Dalam hadis tadi disebut bekas ni. Kalau bekas tu nak buat arak seterusnya pun masih lagi tak boleh. Sampai bila-bila. Tidak kata, setengah ulama kata sudah masuk bekas itu, tak kira dalam bekas mana pun boleh. Bekas ini sudah masuk, tak boleh. Boleh kalau kita nak guna bekas ini. Jadi jawabnya, kalau nak guna bekas ini untuk buat arak, tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Kemudian, kalau orang datang, kita nak sambut kedatangan orang, tetamu, kita mengalu-alukan dia dengan kita kata selamat datang, boleh. Nabi SAW sendiri kata selamat datang. Tidak dia kata Assalamualaikum saja, tidak. Tapi kita boleh lagi ucapan yang lain kita guna untuk menyatakan kesopanan ataupun budi bahasa. Boleh. Marhaban bil qaum atau bil waqt. Marhaban tu dia sebut, marhaban tu selamat datang. Boleh kita kata begitu. Kemudian antara pengajaran daripada hadis ini yang dapat kita ambil lagi, rakyat pengikut boleh pergi bertemu dengan ketua, dengan pemerintah. Ketua boleh pergi bertemu dengan rakyat, boleh juga. Pemerintah boleh bertemu dengan rakyat, boleh juga. Rakyat pergi bertemu dengan dia pun boleh juga. Kalau macam Rasulullah SAW, rombongan ini, sahabat-sahabat ini, Abdul Qais ni pergi bertemu dengan dia ke Madinah, berangkat daripada tempat dia di Bahrain sekarang itulah, di Teluk tu, salah satu negara Teluk kan, kecil. Daripada situlah mereka pergi ni, pergi bertemu dengan ketua, dengan pemimpin, dengan guru. Semua tu Rasulullah SAW sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai apa pun, boleh dia ambil kesimpulan di situ. Mana kita nak pergi belajar dari tempat yang jauh, pergi bertemu dengan guru di tempat yang lain, negeri lain, boleh. Itu pernah dibuat di zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengalu-alukan kedatangan orang macam ni.
Sebab bukan senang nak perjalanan jauh tu. Perjalanan jauh, kalau kita bayangkan perjalanan masa tu tidak seperti sekarang kan, serba senang. Ada buat macam tu. Dan boleh menerima sesuatu pengajaran atau panduan daripada pemimpin ataupun guru dan sebagainya di negeri lain dan dibawa pulang ke tempat sendiri, boleh. Dan itulah sepatutnya dibuat oleh umat Islam, dan ini telah dilakukan oleh rombongan Abdul Qais. Kemudian antara pengajaran lagi banyak lagi. Boleh kita pakai juru bahasa. Misalnya Ibnu Abbas pakai juru bahasa dia Abi Jabra untuk memudahkan perhubungan masyarakat. Dia kena ada bahagian ini. Ini pun satu usaha yang baik telah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Dan dalam usaha dakwah perlu ada ni menterjemah. Juru bahasa, kalau secara orang tu datang terus dengan kita pun perlu ada juru bahasa juga, ataupun terjemah buku misalnya, itu pun perlu juga. Ini salah satu cara untuk menyebarkan ilmu juga. Banyaklah pengajaran sebenarnya. Kalau kita nak ambil daripada hadis ini saja pun banyak. Perjalanan misalnya pergi dalam bentuk rombongan, ada kalanya lebih baik daripada perjalanan seorang diri. Terutamanya pada masa tu perjalanan bukan senang macam kita ni, banyak sangat gangguan di tengah-tengah jalan tu. Jadi elok dalam bentuk rombongan. Kemudian dalam bentuk rombongan nampak rasmi dia, nampak ambil berat dia. Tentulah Rasulullah SAW atau lain-lain pemimpin pun kalau pergi dalam bentuk rombongan itu, dia lebih memberi perhatian daripada kita pergi seorang diri. Dan mereka ni pergi sebagai wakil ni, bukan pergi saja-saja dia pergi begitu, tidak. Dengan membawa harapan bangsa dia ataupun kaum dia di belakang dia tidak datang. Benda-benda macam ni perlu ada sentiasa, perlu ada. Kemudian kadang-kadang manusia ni, sesuatu bangsa, sesuatu kaum, sesuatu suku, kerana pemimpin-pemimpinnya yang bijaksana, mereka tidak mengalami penyesalan dan tidak terhina. Kadang-kadang kerana pemimpin yang tidak bijak boleh jadi terhina dan boleh jadi menyesal kemudian hari. Berbeza dengan puak-puak Abdul Qais ini, dia tidak begitu. Kalau kita tengok kafir Mekah tu, setengah-setengah tu dia takut, dia lari daripada Mekah bila Nabi SAW pergi menguasai Mekah. Pasal apa? Dia tahu kesalahan dia tu. Kan susah kemudian hari, malu ke, macam-macam lah perasaan. Tapi kalau mereka ni tidak, daripada awal lagi. Inilah kelebihan yang menerima ajaran daripada awal lagi. Ketika mana masih ramai lagi orang yang tak dapat terima, dia sudah dapat keistimewaan. Kalau nak tengok kan siapa namanya mereka ini, boleh tengok muka surat 18. Sebab hadis berkenaan dengan ini yang lebih ringkas telah pun ada, iaitu hadis yang ke-14. Nama-namanya boleh tengok situ, iaitu nota 66. Tengok, golongan ini telah berhijrah kepada Rasulullah lebih dahulu daripada anggota kabilah Abdul Qais yang lain. Mereka datang dengan berkenderaan seramai 14 orang. Itu nama-namanya ada disebut di situ. Jadi rasanya cukuplah untuk hari ini, sekadar itu saja, tak sempat kita baca bab seterusnya itu. Setakat itulah, wallahu a'lam. Mungkin kalau ada perbincangan, kita berbincangkan. Masa ada lagi sikit. Ustaz, riwayat dalam hadis ini dia kata iman bil syahadat iman tu syahadat la ilaha illallah. Dan riwayat hadis Jibril iman atas syahadat la ilaha illallah. Jadi apakah yang dimaksudkan, maknanya apakah yang dimaksudkan itu memberi persamaan antara iman dan Islam atau membeza? Ya, itu perbincangannya panjang. Kadang-kadang Nabi SAW selalu guna Islam untuk iman, iman untuk Islam. Jadi artinya penggunaan itu sebagai mutaradifat, ada kalanya.
ada kalanya tidak begitu. Jadi itu bergantung pada keadaan. Kalau macam di sini kita terimalah sebab itu yang dimaksudkan. Kalau tengok zahir itu, sahabat-sahabat ni pun dia pun tak jelas, sebab tu dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Sebab mungkin maksud dia macam lain di sini. Yang dia fahamnya seperti kita faham tadi lah, iman berkait dengan dalaman, Islam berkait dengan amalan luaran, begitu. Tapi di sini nampaknya tidak begitu. Jadi istilah-istilah agama ni, untuk memahaminya kita mesti kena merujuk kepada hadis-hadis lah. Itulah yang senar. Kalau dia pakai begitu, kita pakai begitu. Yang sebenarnya. Bahkan kadang-kadang iman dengan makna salah pun ada. Dengan makna salah, dengan makna sembahyang pun ada. Jadi tidak semestinya iman ini berkait dengan kepercayaan dalaman saja. Dalam surah di Baqarah itu kan ada tu. Jadi apa ayat? Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Iman itu maknanya salatakum. Sebab dia berkait dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis tu kan. Ke arah Baitul Maqdis itu. Jadi macam mana yang mati dalam keadaan tidak menghadap kepada Kaabah ni? Jadi adakah sia-sia yang dulu? Jadi ayat-ayat itu menjelaskan bahawa segala amalan yang kita buat, kalau dengan panduan Allah dan Rasulnya, tidak akan jadi sia-sia. Iman di situ dengan makna salah. Tengoklah tafsir mana-mana pun dia sebut begitu. Jadi sesuai lah kalau iman tu dengan makna Islam. Kadang-kadang Islam tu kadang-kadang disebut iman, tapi bukan di semua tempat. Bukan di semua tempat. Ya. Lain-lain. Ada lagi? Ini berkaitan dengan susunan hukum Islam. Umumnya di Malaysia ni kita tengok dia letak yang ketiga puasa, empat zakat. Sebaliknya adalah keempat dia meletakkan zakat terlebih dahulu. Mungkin berdasarkan hadis Jibril itu, Malaysia dia letak yang ketiga puasa. Pada pandangan malam tak jadi masalah, boleh nak guna itu pun boleh, ini pun boleh, sebab semuanya ada riwayat. Wow, yang ada nanti bukan makna ditertibkan. Tak mesti. Lil jamaah. Li mutlaqil jam'i. Kalau kita belajar nahwu kan, dia ataf dengan waw itu. Satu, kemudian memang ada pun riwayat yang setengah tu mendahulukan yang ini, setengah tu mendahulukan yang ini, dia boleh tukar di situ. Boleh. Tak jadi masalah. Kita nak tukar. Lain-lain ada. Tadi soalan berkenaan dengan manhaj Muslim. Jadi nak tahu bagaimana di antara usul dan mutaba'ah tu macam mana? Nak tahu usul dan mutaba'ah. Usul tu yang mula-mula. Kalau misalnya di bawah bab ni, macam saya tadi, ni bab muka surat 18 kan, babul amri bil iman billah, hadis Ibnu Abbas yang ke-14. Ini usul. Sebab yang disebut mula-mula. Adapun yang kedua, yang hadis yang ke-15 yang kita baca tadi, itu mutaba'ah. Yang mula-mula itu usul, atau dipanggil istidlal. Istidlal. Yang berkaitan dengan aurat perempuan tadi, kalau mengaji dan menyanyi di halayak ramai, dia tak ada kena-mengena dengan aurat. Cuma silap kerana benda lain lah. Kerana benda suara tu tidak, suara tu sendiri tidak, kerana benda lain lah, keadaan lain lah yang nak jadi haram apa tu. kalau tutup aurat dan mengaji di halayak ramai, ada lelaki yang menyanyi nasyid dan sebagainya, tak ada masalah. Tak ada masalah, InsyaAllah tak ada masalah. Seorang guru yang masuk kelas, kemudian dia minta pelajar baru untuk menghormatinya, maksudnya bila ada hadis. Saya rasa tak begitulah, tak termasuklah insya-Allah. Dari segi nak mengajar disiplin, disiplin ni dia berbeza. Misalnya kita kata sekolah ini pakai macam ni, satu ketetapan, padahal Nabi SAW tak pernah buat ketetapan begitu kan. Itu tak apalah, dengan maksud untuk seragam ataupun disiplin di sesuatu tempat itu. Ya. Yang tadi saya ingat di dalam Sahih Bukhari yang Nabi Betul. ada. Betul. Macam mana? Itu dengan maksud lain lah.
Saya rasa dengan maksud beradab gitu. Sebab Nabi SAW sendiri pun bukan tak pernah, sahabat dia bangun dia tak larang, ataupun dia sendiri pun bangun bila orang datang. Jadi itu tak jadi masalah. Cuma kalau betul-betul sebagai suatu ketetapan, sebagai suatu untuk nak menyatakan kelebihan seseorang itu sehingga meninggalkan kesan buruk kepada orang Islam, itu kena fikir semula lah, kena tengoklah maksud asal Nabi SAW tu nak jaga benda-benda macam tu. Jangan sampai begitu. Kalau tidak begitu, semata-mata untuk menghormati, nak mengajar adab, insya-Allah tak apa. Soalan dua sebenarnya kaitan dengan dalam hadis yang Nabi larang itu tujuh miara. Apakah yang dikhususkan dalam masjid itu? Ya, ada yang mengatakan dalam masjid saja, ada yang mengatakan umum. Tapi sebenarnya itu di tempat-tempat awam, termasuklah masjid ataupun tempat-tempat lain. Sebab dengan duduk begitu nampak kurang adab lah. Ini semua dalam bab adab semua. Jadi hukum dia sekarang dalam hadis Nabi itu inna hadhihi da'ajatuhu yubdilu khatar. Kalau ikut hukumnya Dia kadang ini termasuk dalam bab tagliz, nak mengajar adab juga. Termasuk dalam bab itu. Dia tidaklah dengan arti haram secara mutlak. Tidak. Mungkin maksud Nabi SAW itu lain. Misalnya dia larang satu lagi duduk, bukan meniara, duduk terlentang, tapi dengan meletakkan kaki di atas lutut, sebelah kaki kita letak di atas lutut, kan? Itu pun dilarang juga. Jadi kalau kita perhatikan di sebalik larangan itu, sebenarnya dia takut terdedah aurat. Itu yang sebenarnya, takut terdedah aurat. Orang dulu dia bukan ada seluar dalam. Kemudian kain dia tu dia bukan berjahit di tengah tu, dia terbuka begitu je. Kemudian bukan semuanya senang kain tu cukup. Tidak. Yang sebenarnya Nabi SAW nak jaga aurat tu takut terdedah. Bila berlaku terdedah, akan berlakulah satu suasana yang tidak sesuai dengan masjid. Misalnya lucu ke jadi lucu, nak tergelak apa. Kemudian daripada situ tu akan jadi buah mulut semua, tahu tentang aurat dia. Misalnya akan sebut-sebut, tahunya daripada masjid benda macam tu. Sepatutnya daripada masjid ni dapat benda lain, bukan untuk mentertawakan sesiapa, tapi jadi begitu. Jadi maksud lain lah, bukan semata-mata duduk begitu. duduk tu saya baca hadis tu tak faham duduk macam mana. Ya, kalau kita baring, kan, kaki sebelah lutut ni kita berdiri, lutut naik. Jadi sebelah kaki lagi ni duduk gitu, baring. Itu pun dilarang juga. Bukan yang meniarak saja. Jadi semua ni dia ada maksud lain lah, bukan semata-mata cara duduk itu tidak dibenarkan. Kalau kita dapat tutup aurat dengan baik, kita lenguh, kita duduk itu tak ada halang sebenarnya. Bukan semata-mata perbuatan macam tu yang tidak dibenarkan dah, tapi maksud benda lain. Jadi sama juga yang meniarak itu pun benda lain juga. Tak boleh kita anggap itu semata-mata. Kalau tidak, macam mana yang beriktikaf dalam masjid tu? Takkan dia tak meniarak? Ada ketikanya, penat juga. Jadi tentu sekali agama tak akan buat peraturan yang menyusahkan umat dia. Tentu sekali tak ada begitu. Kalau ada, dia ada maksud-maksud tertentu yang kita boleh fikirlah. Antaranya yang disebutkan oleh ulama macam tadi. Mana ada soalan tentang penggunaan lafaz au, al-waqtu au man qawlu itu adakah menunjukkan matan itu diriwayatkan secara bil-lafz. Qarina maksudnya ada tunjuk bahawa lafaz itu matan itu diriwayatkan secara lafaz, bukan makna. Tadi saya sebut dah rasanya syak tadi. Syak untuk menunjukkan syak perawi. Bukan soal riwayat bil makna atau riwayat bil lafz, tidak termasuk itu. Ini nak semata-mata nak menyatakan syaknya, syak perawi. Kalau ada hadis Nabi tak pun dia beritahu apa namanya disebut
bentuk takrifan bagi sahabat. Dan dia kata di antara sahabat kepada sahabat Nabi seperti Nabi Isa dan Nabi Khadir. Dia kata sebab apa nama, sebab dia kata apa nama, banyak cakap saya Selangor. Dia kata apa nama ni, sebab yang pertemuan dia orang ni pertemuan di bumi, di Baitul Maqdis. Ada pertemuan di langit tak yang kira mana bukan sahabat. Macam mana komen? Maksudnya Dia kata Nabi Isa dan Nabi Khadir tu adalah sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada Nabi Isa tu bukan Nabi dan Rasul, dia juga sahabat sebab dia pernah temu Nabi di Baitul Maqdis. siapa kata dulu? Tak ada. Ada dalam kitab Hasyiah Bajuri dalam kitab. Dia kata sahabat? Tak tepat. Tak ada orang kata. Kalau ada tu ganjil tu, pendapat ganjil. Tak ada. Kalau nak kata Khadir lagilah, tak ada. Kalau Nabi Isa tu bertemu tu di alam lain. Yang dimaksudkan dengan sahabat itu orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW di alam musyahadah, alam nyata. Ketika Rasulullah SAW masih hidup dalam keadaan beriman. Itu. Jadi Nabi Isa tu kalau bertemu di alam lain, bukan Nabi Isa saja, nak banyak lagi Nabi-Nabi lain kan. Bukan Nabi Isa saja yang bertemu bersembahyang sekali itu alam lain. Itu termasuk dalam alam mithal. Kalau seseorang itu bertemu di alam mithal, ramai lagi ulama-ulama yang mendakwa dia bertemu dengan Rasulullah. Bertemu bukan mimpi. Jadi dia masuk sahabat lah. Jadi terganggu, bercelaru istilah. Sebenarnya tak boleh. Tak ada sahabat macam tu. Sahabat tu macam tadi tu. Rasanya cukup kan? Sudah berdaulat Allah.